ayat ni. Jadi selepas itu kita tak nafikan bahawasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, bahaya sungguh rekod ni, kena ingat pula lepas ni. Tapi tak apa, kita ayat benda dalam sejarah, tuan-tuan. Kita bukan nak buruk siapa-siapa, kita nak cerita sejarah benda kita tak boleh nak ubah, betul tak? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullahi alaih, beliau merupakan satu orang tokoh yang mana hidup awal lagi, sebagaimana saya beritahu, lahir pada tahun 200 berapa? 239 tak? Lebih kurang 240 lah, lebih kurang. Maksudnya dia tak awal lagi, bahkan meninggal pada tahun 300 berapa? 21. Dia sebenarnya sezaman dengan Al-Imam At-Tahawi rahmatullahi alaih. Tetapi kenapa kitab-kitab beliau, kitab-kitab Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak masyhur pada waktu tersebut dan tidak dijadikan sebagai silibus akidah? Tidak masyhur dan tidak dijadikan sebagai silibus akidah. Dia salah seorang daripada ulama ahli sunnah melalui fasa-fasa, walaupun ada setengah orang dia kata tak ada, fasa-fasa ni tak betul, tetapi dah kita percaya fasa-fasa tu betul. Tak, dia punya marhalah sampailah kepada marhalah al-ibanah, tak, kitab al-ibanah tu. Jadi melalui fasa-fasa tu kita kata dia ahli sunnah. Tak, masya-Allah, satu orang ulama yang hebat, jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin, memerangi golongan Mu'tazilah dan seumpamanya. Tetapi beliau hanyalah satu individu daripada ramai lagi individu-individu ahli sunnah wal jamaah, yang mana kitab-kitab mereka menjadi kitab-kitab pengajian dak untuk tempoh hampir 5 kurun, tuan-tuan, sebelum Asy'ariyah Maturidiyah menguasai. Nampak tak ni? Maturidiyah, Asy'ariyah ada lama dah. Zaman lepas Imam Ahmad tu ada dah. Zaman Imam Tahawi tu ada dah. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala tidak tulis penerimaan terhadap kitab-kitab mereka dak pada waktu tersebut. Sebab apa? Ihtimam para ulama, ambil berat para ulama adalah dengan mengajar kitab-kitab ulama ahli sunnah yang lain, yang mana mereka ini daripada awal sampai sudah mereka ini daripada awal sampai sudah berada di atas manhaj ahli sunnah, dan mereka ini ma'ruf, masyhur, diketahui dalam menuntut ilmu dalam pelbagai bidang. Antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nampak tak, tuan-tuan? Kita nak crack, kita nak pecah, orang kata satu benda yang tabu di kalangan kita selama ni, bahawasanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahmatullah alaih, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahmatullah alaih, mereka ialah pengasas bukan dengan erti kata mereka reka hak baru, tetapi mereka ialah penghidup manhaj ahli sunnah yang dibawa oleh Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Tak, pada zaman yang mana banyak berlaku bid'ah dan seumpamanya. Hak ni tabu, hak kita dengar daripada dulu sampai sekarang, betul tak? Jazahumullah khairan. Tak, kita tidak nafikan usaha mereka, Allah Subhanahu Wa Taala balas mereka. Kita, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, gana dah ayat tu surah Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang mari kemudian ni mereka akan kata apa? Ya Allah, ampunkan kami dan orang-orang yang mana telah mendahului kami di kalangan ulama-ulama kami dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, kita tidak mahu celah siapa-siapa, kita tidak mahu jatuhkan siapa-siapa, tak. Kita kata ini ialah hakikat sejarah. Hak tu tabu kita dengar daripada dulu sampai ni. Tapi kau lama kita ngaji, kau lama kita baca, kau lama kita mengkaji, kita akan jumpa benda lain. Sezaman dengan beliau adanya ulama yang hebat seumpama Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Al-Muzani, anak murid Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Dia juga ada kitab dalam akidah. Al-Imam Abu Hatim, Ibn Abi Hatim, A'immatul Hadis, hak lain. Banyak lagi kitab-kitab mereka dalam bidang akidah. Adakah mereka bukan pengasas? Adakah mereka bukan penggerak? Adakah mereka ini bukan pahlawan-pahlawan ahli sunnah yang mana memerangi Mu'tazilah, puak-puak yang sesat, Qadariyah, Jabariyah dan seumpamanya? Tak, tuan-tuan. Faham tak? Benda ni dia jadi berubah bila kita tengok pemerintahan negara umat Islam di tempat-tempat yang pelbagai ni dia pegang mazhab gapo. Faham tak? Apabila Asy'ariyah Maturidiyah menjadi mazhab rasmi ataupun menjadi aliran rasmi di negara-negara umat Islam pada kurun kelima, keenam dan sampailah ke ni, tuan-tuan, maka inilah benda yang mana disebarkan. Faham tak? Tetapi kalau kita baca sejarah,
Kita tak boleh nak mendakwa apa-apa lah ni. Tapi kalau kita baca sejarah 5 kurun pertama tuan-tuan, saya boleh kata dengan senang lenang lah, 5 kurun pertama dak di negara-negara besar umat Islam, kubu-kubu kuat umat Islam di Mekah, di Madinah, dak di Syam, di Mesir dan seumpamanya, semuanya berada di atas jalan ahlul hadis wal athar, yang mana mereka juga merupakan ahli sunnah. Nampak tuan-tuan? Percaya tak percaya kena dibaca sejarah lah. Kalau saya royak salah, saya harap orang-orang yang akan tengok video saya nanti, dia buktikan dengan sejarah juga, dia buktikan dengan kitab juga. Kita tak usah guna emosi dalam benda-benda melibatkan agama kita. Nampak tak tuan-tuan?